Assalamualaikum dan salam sejahtera dan terima kasih kerana sudi datang sesi pada hari ini. Nama saya Muhammad Zulfakar Muhammad Yusuf. Saya merupakan konselor pelatih kepada Encapis. Sebelum kita mulai sesi pada hari ini, saya ingin menerangkan sedikit tentang limitasi kerahasiaan, di mana limitasi kerahasiaan ini jika Encapis menyebabkan terlibatnya cederakan orang, mencederakan orang tua ataupun ada pendarahan seksual terhadap orang lain, maka video ini saya akan bagi kepada pengurus ataupun lecturer saya untuk buat sebagai rujukan, dan jika saya disabitkan kesalahan oleh mahkamah dan di waran tangkap, maka sesi konseling kita akan terbatal. Sebelum kita mulakan sesi, boleh saya tahu Encapis macam mana keadaan Encapis pada hari ini? Alhamdulillah, sehat juga lah. Tidak juga apa-apa. Macam mana perjalanan Encapis datang ke sesi kita pada hari ini? Untuk perjalanan untuk sesi kali ini, alhamdulillah oke juga, cuma dari Tuaran lah kan. Tahu lah, dari Tuaran memang agak jauh. Bawa kereta sendiri lah, dari Tuaran sampai ke UMS. Memang makan masa juga, tapi disebabkan ada kelas, ada sesi juga kan, jadi datang juga lah. Encapis ini kelas apa? Tadi itu kelas sesi konseling juga lah, tapi dia lebih kepada teori-teori je lah. Begitu. Baik. Boleh saya tanya Encapis, boleh tak terangkan tentang sedikit latar belakang Encapis? Latar belakang, bermula dari nama lah kan. Dari nama saya Muhammad Hafizudin Akmal, boleh panggil Hafiz atau Apis, mana-mana yang selesa lah. Berumur 22 tahun pada tahun ini, dan berasal dari Tuaran Sabah, berbangsa Bajau, merupakan pelajar dari kerja sosial tahun 2 di Universiti Malaysia Sabah. Lebih lanjut kah? Boleh kan? Macam saya merupakan anak kedua daripada 5 beradik. Kami mempunyai 3 lelaki, 2 perempuan, dan saya merupakan abang sulung lelaki, anak kedua lah kan, abang sulung. Dan yang pertama tu kakak saya, dan yang ketiga adalah adik saya yang perempuan yang baru lepasan STBM. Dan yang keempat adalah adik saya yang lelaki yang sekarang belajar di SMKA Top 1 di Kinarut. Dan yang paling akhir adalah yang paling bongsu, baru sekolah rendah tahun 6 di Tahfiz Tuaran. Dan ayah saya nama dia Amir bin Solin, umi saya pula Nuraida binti Lamsari. Itulah. Apa pekerjaan ibu bapa Hafiz? Pekerjaan ibu bapa dari ayah saya, dia merupakan seorang pegawai penguatkuasa N44, bagian inspektorat Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Manakala umi saya pula seorang guru besar di SK Tamulaung Tampar lah. Sebelum ini Encapis bersekolah di mana ya? Saya bersekolah di SMK Badin Tuaran lah. Dari sejak Form 1 sampai Form 6 begitu. Ada apa-apa lagi mau tambah Encapis? Ada lagi lah, kalau macam dulu saya seorang pelajar yang introvert lah, bukan seorang pelajar yang extrovert dulu lah, pada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Namun pada naik pada tingkatan 1 pula, saya pun masih lagi introvert, tapi makin lama introvert tu makin hilang, bukan hilang terus, cuma dia akan pelan-pelan meningkat lah. Sekarang ni macam extrovert sikit lah, nampak macam boleh bercakap lagi kan. Tapi dulu memang sukar untuk berkawan lah dengan mana-mana kawan, sebab start dari Form 1 ke Form 2 begitu, yang macam aktif, sudah macam aktif dari segi
kurikulum sukan begitu. Start sudah macam ada kawan sudah lah, dia pun dulu pengawas juga. Bila jadi pengawas dulu, ramailah kawan-kawan yang mau dekat. Mungkin bila kalau macam kita tanpa diam, kawan-kawan macam segan dengan kita. Tapi bila macam kita jadi pengawas, semua pun yang macam mau mendekati kita, begitu. Kita belum ini, Encik Hafiz ada beritahu pasal Encik Hafiz mempunyai masalah introvert. Yang susah untuk bergaul dengan rakan-rakan dan sebagainya kan. Encik Hafiz datang pada hari ini, pada sesi konseling hari ini. Apakah tujuan Encik Hafiz? Tujuan saya datang untuk kali ini sebab saya ingin disebabkan saya mempunyai bimbangan terhadap berat badan lah begitu. Sebab yalah, masalah berat badan ni dulu berat badan tu macam turun naik lah. Jadi sekarang masalah berat badan tu dia melanda saya, sehingga saya macam sukar untuk beradaptasi dengan kehidupan gitu. Jadi saya perlukan bimbingan daripada konselor untuk membimbing saya bagaimana untuk mengatasi ataupun cara untuk memperbaiki keadaan ni. Baik. Encik Hafiz sebelum ni daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan sehingga masuk universiti, bagaimana berat badan Encik Hafiz keadaan pada waktu itu? Berat badan ketika waktu sekolah rendah tu dia macam sukar lah, sebab belum tahu lagi, masih kecil kan. Jadi memang sukar untuk timbang pun tak ingat sudah. Jadi kalau macam yang sekolah menengah pula mungkin dalam 40 lebih kot. Sebab kalau macam yang saya tengok paling last time sekolah menengah, seingat saya dalam 42 begitulah, 42 hingga 45 begitu. Namun setelah pandemik datang kan, pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, yang menyebabkan perintah berkurung dalam rumah, yang menyebabkan saya tidak mempunyai sebarang aktiviti di luar dan maupun di dalam rumah. Maaf, kami ada masalah teknikal tadi. Encik Hafiz, bagaimana hubungan Encik Hafiz dengan ahli keluarga Encik Hafiz, termasuk ibu bapa, adik-beradik? Alhamdulillah juga. Ada juga yang macam pergaduhan lah, tapi kadang-kadang kalau macam pergaduhan mulut tu macam biasa. Tapi kalau macam hubungan dengan keluarga tu so far alhamdulillah, semua rapat juga antara adik-beradik, antara dengan ibu bapa, memang lah. Daripada segi hubungan dengan kawan, kalau hubungan dengan kawan lah, sebab kalau dengan kawan ni, kawan selalu membantu kalau susah senang. Kadang-kadang kalau macam bawa lepak, alhamdulillah. Kadang-kadang bila ada masa tu kami macam ramai-ramai lah, meramaikan lepak begitu. Cerita apa yang kami ada, contoh macam gosip-gosip lah, contoh macam gosip begitu, dengan cerita lah apa kesusahan kami ni, kami cerita begitu. Selain daripada itu, apa lagi hubungan Encik mempunyai partner ataupun teman? Ada juga lah. Ada juga. Sudah berapa lama Encik? Setakat ni hubungan dengan partner dalam 4 tahun lah begitu. 4 tahun. Apa yang saya tahu daripada cerita Encik Hafiz, daripada latar belakang Encik Hafiz, and then Encik Hafiz ini bagaimana orang dia, and then Encik Hafiz punya hubungan macam mana. Encik Hafiz ni asal daripada Tuan Arif, betul? Merupakan anak yang pertama, betul? Anak kedua. Anak yang kedua. Encik Hafiz ni merupakan seorang pelajar universiti yang berada dekat Universiti Indonesia Sabah kan. Dan Encik Hafiz pun pernah bersekolah dekat SMK Badin. Selain itu, Encik Hafiz
pun ada menerangkan juga mengenai tentang introvert atau extrovert, di mana Encik Hafiz mengalami introvert sejak sekolah rendah, dari sekolah rendah, and then mengalami perubahan setelah memegang jabatan sebagai pengawas. Betul. Itu yang mengakibatkan Encik Hafiz ini berada dalam keadaan extrovert. Daripada pandangan saya, Encik Hafiz mempunyai satu kelebihan, di mana apabila Encik Hafiz memegang satu jawatan tu, Encik Hafiz dapat mengubah diri Encik Hafiz daripada introvert hingga extrovert, hingga senang bergaul dengan orang, hingga senang bergaul dengan rakan-rakan sekeliling. Jadi ini amat penting untuk kita sebagai manusia ataupun masyarakat untuk saling berkomunikasi antara satu sama yang lain. Setelah daripada itu, Encik Hafiz juga ada menerangkan sebentar tadi tentang hubungan Encik Hafiz dengan keluarga Encik Hafiz, di mana ada pertingkahan ataupun ada pergaduhan lah di sebalik Encik Hafiz dengan keluarga Encik Hafiz. Dan manakala Encik Hafiz juga dengan dia punya apa ni orang kata, adik-beradik pun bagus ya hubungannya. Boleh saya tahu apakah puncak pertengkaran Encik Hafiz dengan ahli keluarga? Kalau macam saya jaranglah ada pergaduhan, pertelingkahan antara adik-beradik. Namun antara adik-beradik saya selalu ada juga lah, bukan selalu, cuma kadang-kadang tu ada pergaduhan dari segi mulut saja, tidak menggunakan tangan. Ada kadang-kala yang satu merajuk, ada yang satu lagi marah begitu. Ini disebabkan kadang-kadang disebabkan oleh telefon. Sebab sekarang penggunaan telefon tu sangat tinggi dan menyebabkan adik-beradik ni gaduh lah. Sebab diorang macam tak boleh berkongsi telefon. Bila satu telefon habis bateri gini, yang adik bongsu ni dia pun mau juga ada telefon. Begitu yang menyebabkan pergaduhan antara adik-beradik itulah. Baik. Daripada apa yang saya tahu, puncak Encik Hafiz ni ada masalah dengan ahli keluarga akibat daripada kekurangan masa bersama lah, lebih melibatkan handphone macam tu. Daripada Encik Hafiz daripada penglibatan handphone tu, ada lagi kan selain daripada itu Encik Hafiz? Kalau selain daripada itu macam tak ada kot, sebab dorang lebih kepada menyendiri lah dengan dorang sendiri. Macam lebih kepada tengok telefon saja antara dorang dua lah. Macam anak keempat dan anak kelima. Kalau macam yang lain ni semua sudah besar, jadi dorang faham lah situasi. Kecuali anak yang keempat lima, mungkin disebabkan dorang tak matang kali lagi kan. Mungkin sebab disebabkan itu dorang selalu bergaduh, tidak bersepahaman. Salah satu sebab telefon. Kalau macam yang lain tu yang saya tengok macam tiada lah. Kecuali macam kalau yang macam kacau, yalah, misalnya anak keempat ni, adik saya yang keempat ni, dia macam kuat mengacau sikit. Dia kuat mengacau. Bila dia kuat mengacau ni, gaduh lah. Mula start gaduh. Jadi kalau macam jalan, kadang-kadang tempat duduk pun orang kena diasingkan. Satu contoh di depan, satu di belakang. Orang kena jauh. Kalau macam semua yang di depan pun di tengah-tengah kan, seat penumpang, saya kena di tengah-tengah ataupun kakak dia kena di tengah-tengah, dan orang duduk kena kanan kiri supaya dong tak ada pergaduhan. Kalau macam bawa jalan pun kadang-kadang satu kena bawa jalan sini, satu nak bayar satu di rumah, satu jalan satu di rumah, begitu. Supaya dorang tak ada pergaduhan untuk berlaku. Encik Hafiz telah terangkan tadi mengenai hubungan itu, memang ada sebab dia berlaku pertengkaran dengan ahli keluarga. Itu bagi kita adalah satu, orang bilang adalah rumah kehidupan. Pergaduhan mesti ada dalam suatu hubungan. Tetapi di dalam sesi kali ini, saya telah memperhati daripada hubungan Encik Hafiz terhadap keluarga, dan apa Encik Hafiz buat dan sebagainya.
boleh saya tahu Encik Hafiz datang ke konseling ini untuk tujuan apa? Saya seperti yang saya katakan dalam fikiran saya sebelum datang ni, saya sudah tekankan dalam mindset ni. Saya katakan bahawa saya mau datang konseling ni untuk berat badan saya, untuk mengawal berat badan, untuk kontrol berat badan. Sebab berat badan yang melanda ni tinggi lah. Dia buat saya macam, dia beri efek lah kepada mental, fizikal. Jadi buat kadang-kadang buat stres juga. So, orang kata ni kita akan ikut, orang cakap ni kita akan down. Begitu. Okey, Encik Hafiz ada masalah daripada segi berat badan ni dari sejak bila? Baru juga lah lepas tu pandemik kan. Sebab sebelum pandemik ni berat badan tu okay, so maintain. Sebelum pandemik tu aktif, sukan apa semua. Then bila lepas pandemik, bukan lepas lah, setelah ketika pandemik tu start sudah kan, kita dalam rumah, duduk dalam rumah aja terperap, tidak buat apa-apa. Jadi aktiviti tu kurang. Bila aktiviti tu kurang, macam kuat makan lah, lebih kepada kuat makan. Asal lapar sikit makan, bosan sikit makan. Asal macam mana lapar sikit itu tengok-tengok makan. Okey, Encik Hafiz ada menerangkan tadi berat badan Encik Hafiz mula mendadak semenjak waktu perintah berkurung. Okay, yang kita hadap tentu 2021 kan, dah silap, tentu zaman Covid kan. Waktu sebelum PKP itu berat Encik Hafiz dalam lingkungan berapa? Sebelum PKP tu dalam lingkungan 45 begitulah. 45. 45. Jadi berat badan Encik Hafiz sekarang? Sekarang ni macam 60 lebih sudah. So dia meningkat betul mendadak lah. Hampir 60 kilogram lah. Ya, Okay. gitu. Selain daripada segi pemakanan, bagaimana kehidupan Encik Hafiz pada waktu yang ada? Contoh waktu petang, adakah Encik Hafiz melakukan exercise ataupun senaman ringan di rumah? Ini macam waktu ni ataupun sebelum? Sebelum dan selepas. Kalau macam yang sebelum-sebelum ni memang aktif lah, macam pergi jogging begitu, kadang pergi main badminton. Namun ketika pandemik tu memang perintah berkurung kan, jadi aktiviti tu akan tergendala dalam rumah, tidak ada buat apa-apa. Memang aktiviti yang ada dalam rumah, kelas online, satu kelas online, kedua masak tengok TV, tengok telefon. Itu saja. Jadi untuk menurunkan berat badan tu macam sukar dalam rumah. Jadi kalau macam yang selepas pula, aktiviti tu dia macam sukar untuk dibuat lah. Mungkin sebab terlalu lama berehat, jadi sukar lah untuk membuat aktiviti-aktiviti sedemikian. Okay. Daripada apa yang saya tahu, Encik Hafiz terangkan sebentar tadi, Encik Hafiz mengatakan bahawa Encik Hafiz ni yang sebelum ni jarang bergerak kan, selalu makan apa semua masak. And then Encik Hafiz pun ada mengatakan Encik Hafiz sering di depan TV, tengok TV. And then selepas tu juga, selepasnya daripada PKP itu, Encik Hafiz tidak dapat turunkan berat badan akibat daripada kenggangan, iaitu kita kan ada di rumah aja, jadi kita selalunya kita duduk tengok telefon, main game, PUBG apa dan sebagainya. Sebab saya pun pernah alami. Okay, saya pun mempunyai dulu saya ada berat badan yang lebih kurang dalam 50 kg ya, tapi sekarang hampir 70 kg. Okay, ini macam Encik Hafiz juga, dia mengatakan berat badan ni meningkat sebab makanan. Yes, itu betul. And then kalau saya pula, saya selalu makan benda-benda yang manis. Jadi benda tu tanpa gerakan, itu yang membuatkan berat badan saya akan meningkat. Boleh saya tahu lagi lanjut, berat badan Encik Hafiz ni adakah membawa ke arah tekanan, adakah emosi, stres dan sebagainya? Seperti yang saya katakan sebelum ni, dia memang beri efek kepada kehidupan lah. Dari segi emosi, mental, memang akan
main peranan penting lah. Sebab bila kita ni perut ni besar kan, contoh berat badan ni besar, perut pun akan jadi besar. Jadi dia akan hentam bagian pipi, perut. Itu pertama sekali dia akan hentam. Dia macam bila kita jadi berbadan besar, orang akan judge kita macam-macam. Oh, dulu kau kurus, kau aktif betul kan. Kenapa kau sekarang ni macam besar kau sekarang ni, lain sudah rupa kau, dia insan sudah macam dulu. Gitu. Jadi yang saya pun terasa kenapa lah ada orang bilang begini, kenapa lah berat badan begini sudah. Sebab dulu mentality tu sekolah menengah memang tak mau besar badan. Memang mau aktif je kan. Tapi bila kena pula pandemik, yang kuat makan sudah, sana yang dia hentam. Jadi kita pun jadi yang terfikir, emosi kita pun jadi terganggu gitu. Okey. Encik Hafiz mendapat feedback yang buruk dari kawan-kawan sekeliling ataupun orang awam yang lain? Selalunya dari rakan-rakan dan sebagian daripada dari keluarga lah. Macam yang kita ni jarang-jarang jumpa kan dengan kawan-kawan, jarang-jarang jumpa dengan keluarga-keluarga besar. Jadi bila orang jumpa, bujang sudah kau, besar betul perut kau ni. Bila kau mau busukan ni, dia bilang gitu. Jadi kita pun rasa macam terasa. Cek berat badan, berat betul sudah nih. Dulu begini berapa puluh saja, 40 lebih. Kenapa sekarang ni 60 lebih gitu. Contoh lah gitu. Contoh begitulah. Jadi akibat daripada peningkatan berat badan Encik Hafiz mendapat feedback ataupun maklum balas daripada rakan-rakan Encik Hafiz, terutama dari kesan negatif lah Encik Hafiz. Okey. Selain daripada kesan negatif, adakah nasihat ataupun teguran yang baik ataupun dari segi positif daripada kawan Encik Hafiz untuk dari segi peningkatan badan? Kalau dari segi peningkatan badan ni tidak juga lah. Sebab kebanyakan dia memang negatif juga. Negatif. Sebab memang orang akan judge kita macam-macam lah. Dorang akan membuli. Dorang tak juga lah membuli, cuma dorang akan bilang berat badan dia ni tinggi betul sudah. Badan pun tak sudah macam dulu, tak cantik macam dulu sudah. Orang lain sudah macam dulu. Okey, baik. Okey, Encik Hafiz mendapat teguran yang sangat negatif, yang menyebabkan Encik Hafiz sanggup datang sesi konseling ni kan. Okey. Selain daripada kawan-kawan Encik Hafiz, bagaimana pula dengan keluarga Encik Hafiz terhadap peningkatan berat badan? Kalau macam keluarga tu, dorang tak kisah sangat lah. Sebab lelaki kan biasalah peningkatan tu tinggi. Tapi kalau macam keluarga yang besar tu, yang jarang-jarang kita jumpa, dorang akan macam kita besar betul sudah anak ni, yang ni dia bilang. Lepas tu dia bilang, dorang akan kata lah, kenapa berat betul sudah badan dia ni, makin gemuk sudah, berisi betul, tengok pipi dia begini sudah, begitu. Jadi kita pun yang emosi lah, rasa di hati, terkena di hati begitu. Jadi Encik Hafiz pun ada dapat feedback daripada keluarga juga lah. Ada dapat dia. Tapi kalau macam yang dari parents, dari beradik, dorang tak kisah sangat. Okey. Selain daripada rakan-rakan dan juga keluarga Encik Hafiz, bagaimana dengan partner ataupun kawan? Orang bilang kawan yang lebih rapat ataupun partner tu yang berlawanan jenis jantina lah. Bagaimana pandangan dia terhadap Encik Hafiz? Kalau pandangan dari partner pula, okey lah, dia tidak juga yang macam judge begitu. Sebab dikatakan terima seadanya, gitu. Kalau macam rakan-rakan pula yang lebih rapat, tidak jugalah. Cuma dorang mungkin ada juga dorang nampak perubahan tu, tapi dorang tak nampak perubahan yang macam yang menjudge. Mungkin dorang jaga hati ke apa kan, mana kita tahu. Tapi dorang tak pernah kata-kata apa-apa lah. Okey. Dalam Encik Hafiz daripada partner pun dia pun tidak ambil kisah sangat. Sebab
nampak perubahan Hafiz ialah kamu hampir berapa lama sama-sama dengan partner? Dengan partner 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, perubahan 4 tahun daripada peningkatan awal hingga akhir. Hafiz mendapat perubahan peningkatan berat badan itu sangat mendadak. Jadi ini menyebabkan orang sekeliling Hafiz terkejut. Oke, sangat terkejut. Oke. Selain daripada partner, kawan-kawan dan sebagainya, apakah kekuatan Hafiz, contoh kekuatan puncak Hafiz ingin berubah? Salah satu kekuatan adalah yang pertama dari YouTube, dari kedua dari IG lah. Sebab bila dari IG ni dia macam banyak bagi motivasi lah. Bila keluar kan, tengok IG dia akan keluar macam workout begitu, workout dia akan keluar lah macam begitu, cara-cara untuk kasih fit badan balik. And then ada juga kata-kata motivasi untuk meningkatkan diri balik. Bila kita jatuh dia bilang kita kena berdiri balik. Okay. Apa yang saya dengar tadi, Hafiz kata Hafiz punca Hafiz ingin berubah dari sudut peningkatan berat badan. Hafiz mempunyai kekuatan dari sudut YouTube, motivasi ataupun lebih ke arah media sosial lah kan Hafiz. Okay. Daripada media sosial ni and then daripada YouTube, apakah motivasi yang diberi ataupun dari sosial media itu sendiri yang membuat Hafiz ni ingin berubah? Apakah puncak dari sana? Punca dia sebab bila kita bandingkan di media sosial kan dia macam ada workout gitu, dia ada kasih contoh-contoh gambaran begitu kan. Bila kita tengok dia akan bagi tunjuk untuk gambaran berat badan besar gini, dia akan kasih tunjuk macam mana cara-cara dia buat untuk workout. Yang badan begini untuk dapat badan gini, dia akan ajar macam mana. Jadi saya pun termotivasi. Macam mana saya membuat ini. Tapi namun bila motivasi itu ada, tapi mungkin disebabkan azam yang tinggi itu kurang. Jadi saya datang sini untuk lebih meningkatkan motivasi itulah, supaya dapat membimbing saya ke arah yang membuat saya lebih fit. Gitu. Okay, baik. Dari segi Hafiz cakap, berat pengaruh media sosial ni menyebabkan Hafiz ingin berubah, tapi dengan azam ataupun matlamat Hafiz ni ingin berubah kurang. Boleh saya tahu apakah penyebab azam dan matlamat Hafiz itu berkurang? Mungkin sebab bersendirian kot, mungkin tidak ada bimbingan yang menyebabkan azam saya kurang. Gitu. Jadi orang sekeliling Hafiz macam ahli keluarga, kawan-kawan dan partner, diorang tidak bagi apa-apa sokongan Hafiz untuk berubah? Tidak juga lah, sebab saya tidak pernah luar dengan dorang. Jadi ini adalah pertama kali saya meluah lah tentang berat badan ni. Ini pertama kali lah Hafiz join sesi ini untuk berubah. Selain daripada kekuatan Hafiz tu, kekuatan Hafiz adalah media sosial. Ada lagi kekuatan Hafiz untuk berubah selain daripada media sosial? Selain dari media sosial, disebabkan yang judge dari orang ramai itulah yang buat saya berfikir balik mengenai bagaimana saya mau jadi fit balik, bagaimana saya mau berubah, bagaimana saya mau jadi bentuk badan yang ideal. Selain daripada itu ada lagi mau tambah? Itu saja. Itu saja. Itu dari sudut kekuatan Hafiz. Apa pula kelemahan Hafiz dalam untuk mengurangkan peningkatan berat badan ini? Kelemahan maksud saya, kelemahan tu macam contoh malas ataupun macam tadi kurang keyakinan diri ataupun daripada ejekan kah atau sebagainya. Hafiz boleh bagi tahu ataupun itu saja kan Hafiz punya kelemahan? Yang pertama disebabkan satu, azam yang kurang, tidak bimbingan. Yang kedua, takut diejek. Sebab bila kita buat sesuatu tu, kita mau berubah kan, tapi orang akan kata orang ni
mau berubah buat alim pula, contoh macam oke, gitulah. paham, paham. Mau juga berubah badan begitu ya, gitu. Oke, oke. Selain dari itu ada lagi Encapis? Selain daripada itu saja Pak. Itu saja, oke. Apa yang saya lihat daripada Encapis sendiri, Encapis mempunyai kekuatan, oke, mempunyai kekuatan, tapi at the same time kelemahan Encapis membuatkan Encapis kurang bersemangat dalam untuk mengurangkan berat badan. Tapi apa yang saya lihat, Encapis mempunyai kekuatan yang sangat kuat berbanding kelemahan, karena seperti yang Encapis dapat lihat, Encapis sanggup datang ke sesi ini untuk berubah, untuk mengubah fisikal badan Encapis akibat daripada ejekan orang lain, kawan-kawan, dan ada saudara mara yang kurang selesa dengan perubahan Encapis. Oke. Selain daripada ini, ada apa-apa nak tambah? Kalau macam aktiviti tu saya kurang tahu lah, macam aktiviti apa yang selain daripada yang workout kan yang saya tengok di YouTube, di Instagram kan. Aktiviti apa lagi yang saya perlu lakukan untuk saya jadi lebih fit, untuk meningkatkan metabolisme lah, meningkatkan metabolisme, jadi lebih fit, pernafasan macam mana, begitulah. Oke. Itu yang aktiviti Encapis yang Encapis tidak tahu bagaimana untuk turunkan berat badan dengan cepat, dengan semua. Selain daripada itu, adakah pemakanan Encapis juga dapat kawal untuk menurunkan berat badan ini? Bagaimana pemakanan Encapis di rumah, di luar? Kalau macam di rumah ataupun di luar lah, contoh macam di universiti ni, sebabkan makanan di ni makanan dia kebanyakan ayam, memang berlemak lah, memang gila-gila semua makan ayam. Ikan memang tidak, sayur pun sangat kurang, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak dalam di kafe lah, contoh macam kafe fakulti dengan kafe dekat kos kediaman, kebanyakannya dia akan menyediakan ayam. Tapi ayam tu berlainan, jadi kita rasa macam berselera lah tengok makanan tu, jadi kita mau rasa juga kan makan ayam ni lain, mungkin hari ni lain, tapi selalunya akan makan 3 kali sehari lah, sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Namun seandainya lapar juga, rasa macam keinginan tu ada juga, memang akan balik-balik juga lah. Oke. Jadi Encapis punya pemakanan pun agak kurang lah. Oke. Baik, oke. Encapis telah menerangkan sebentar tadi mengenai pasal peningkatan berat badan, di mana Encapis ingin mengurangkan berat badan Encapis. Kalau kita membuat satu persetujuan, di mana saya akan membuat jadwal, di mana jadwal jangka masa panjang dan jangka masa pendek, di mana jangka masa panjang itu adalah daripada aktiviti sukan, manakala jangka masa pendek itu adalah daripada aktiviti pemakanan. Ataupun Encapis lebih selesa dengan jangka panjang tu aktiviti pemakanan, ataupun jangka panjang tu aktiviti sukan. Maksudnya macam mana? Contohlah, kita akan membuat satu jadwal di mana Encapis akan mendapat satu jadwal, di mana jadwal itu menerangkan tentang jadwal jangka masa panjang. Jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Dalam jangka masa panjang itu, Encapis ingin membuat daripada aktiviti pemakanan ataupun aktiviti sukan. Mungkin dari segi yang panjang mungkin sukan kot. Aktiviti sukan. Dan jangka masa pendek itu adalah daripada pemakanan. Betul. Nanti next sesi, saya akan bagi satu jadwal ataupun mengenai tentang jangka masa panjang dan jangka masa pendek untuk mengurangkan berat badan Encapis pada next sesi. Secara rumusannya,
Encik Hafiz telah menerangkan daripada latar belakang Encik Hafiz, hubungan, kekuatan dan kelemahan, serta prinsip dengan kawan-kawan dengan Encik Hafiz. Selain daripada itu, Encik Hafiz juga telah menyatakan ataupun menerangkan faktor-faktor puncak peningkatan berat badan Encik Hafiz, dan Encik Hafiz ingin melakukan sebarang perubahan. Oke, di sini sebelum kita tamatkan sesi konseling kita pada hari ini, saya terangkan lagi sekali tentang limitasi kerasaan, di mana jika Encik Hafiz mencederakan orang lain, mencederakan diri sendiri ataupun mencederakan orang tua, dan Encik Hafiz mengalami penderaan dari segi seksual dan sebagainya, Encik Hafiz video ini jika diminta oleh pihak daripada hospital ataupun mahkamah akan dihantar. Jangan risau, semua video dan juga percakapan kita hanya di sini saja, dan video ini tidak akan menayang pun muka Encik Hafiz dan identiti Encik Hafiz. So jika pihak mahkamah telah membuat satu penentangan terhadap saya akibat daripada berlakunya kebocoran kerasaan ini, maka tamatlah sesi kita. Itu saja. Sekian, terima kasih.